الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-23 mengikut susunan kitab Matan Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi, susunan Imam An-Nawawi rahimahullah, di bawah tajuk Azkarun wa Ibadatun fi Tariqin Najat. Zikir-zikir, ibadat-ibadat fi Tariqin Najat, di jalan kejayaan, untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Jadi hadis yang kita nak bincang pada malam ini adalah hadis yang ke-23 mengikut susunannya, yang mana kalau kita perhati dalam hadis ini masih lagi berkaitan dengan amalan juga. Amalan, cuma dia sebut lebih banyak daripada hadis yang sebelum ini. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal-Qur'an hujjatul lak aw 'alayk kullu an-nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Itu teks hadis yang ke-23. Saya ulas sekali lagi. An Abi Malik Al-Harith bin Al-Ash'ari, itu tertinggal. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya' wal-Qur'anu hujjatul laka aw 'alayk kullu an-nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Malik, iaitu Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, itu tertinggal. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebahagian daripada iman ataupun bersuci sebahagian daripada keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya atau ianya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah cahaya. Al-Quran adalah hujjah yang membantu atau hujjah yang menentang engkau. Setiap hari manusia akan melakukan aktiviti, maka ada kalangan mereka yang aktivitinya berbentuk mengabdikan diri kepada Allah, dengan itu ia memerdekakan dirinya, dan ada pula yang aktiviti mereka berbentuk membinasakan diri mereka sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini, sebelum kita bincang hadis ini, kita nak tengok dulu sikit sebanyak kerana hadis ini kita direct pada poin bahawa hadis ini adalah antara hadis yang kalau dalam kitab Muslim hadis yang tukullima fi,
hadis yang menjadi perbicaraan, hadis yang dipertikaikan oleh ulama dalam Muslim. Salah satunya hadis ini lah. Ini adalah hadis yang mana ramailah ulama berbincang hadis ini. Dari segi matanya sahih, cuma pertikaian berlaku dari segi sanad dia. Okey, sebelum itu kita nak tengok sahabat tu dulu yang menjadi perawi pada hadis ini, iaitu Abi Malik Al-Harith bin Asim. Jadi kalau kita tengok dalam kitab, kunyah dia Abi Malik, nama dia Harith bin Asim Al-Ash'ari. Dia ini adalah asal keturunan Syam. Dia orang Syam dia, Harith bin Malik. Dan nama dia sendiri ni pun khilaf banyak sangat kita tengok dalam kitab. Banyak sangat khilaf nama Al-Harith bin Asim. Ada kata Ka'ab, Harith pun ada. Macam-macam lah, siapa dekat dengan 10 khilaf yang berlaku atas nama dia. Saya pun tidak catat lah, cuma duk tengok tu banyak lah. Memang banyak. Cuma dalam ni dia tidak sebut dalam kitab ni. Cuma kalau kita tengok dalam kitab lain, memang banyak sangat khilaf tentang nama dia tu sendiri. Bahkan sini Abi Malik Al-Harith bin Asim, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Isabah dia kata tidak Harith dengan Ka'ab bin Asim. Kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Isabah dia tu, dia kata berlaku waham sebenarnya Abi Malik ni Ka'ab bin Asim. Ada orang yang kata betul dah hari ini aja di khilaf sih. Setengah ulama kata nama banyak tu lah musamma satu saja. Musammanya. Kita apalah. Jadi dia ni mana Harith ini tak pergi tu secara rekahnya begitu berkenaan dengan Harith ini. Nama dia banyak, dia ni orang Syam. Jadi hadis ni ada tersebut dalam Muslim, dalam Nasa'i ada tersebut. Mana bukan kisah kitab lah. Dalam Ibnu Majah pun ada hadis ini. Jadi kalau kita perhati, saya nak baca sini dia ada buat sikit ya. Jadi biasa kita bila dengar Muslim ni dia kata sahih belaka lah. Sahih belaka. Sebenarnya tidak. Mana dia kena belajar khusus tu. Muslim tu kena belajar khusus. Bahawa kita tahu misalnya hadis ni salah satu contoh hadis yang dipertikaikan. Seperti Daruqutni kat dia kata hadis ni memang mungqati' sanad ni. Sanad dia mungqati'. Mata dia tak ada siapa kata tak molek mata dia tu. Mata dia tu molek, tak ada cacat sikit abu mata dia. Cuma sanad dia. Sanad dia tu. Dia begini, saya nak sebut sepitah lalu. Kita nak sebut sepitah lagi, kita sebutlah. Walaupun tak ada kitab pun masuk kita boleh dengar. Ini sanad ni. Ini kita ni dalam kitab induk ada disebut sanad dia ya. Ini sanad Muslim ni. Sebab dia sanad Nasa'i. Sanad Nasa'i dengan sanad Ibnu Majah dia sama. Tapi sanad Muslim dia ada berlaku terjatuh satu nama perawi. Selepas sahabat tu ada terjatuh. Dan ada juga selain daripada itu ulama kata ada juga dipertikaikan sebagai contohnya gini. Ini saya sebut dulu sanad dia. Mana mantaran perawi dia. Yahya bin Abi Kathir. Dia sebut anna Zaid ibn Salam haddathahu anna Salaman haddathahu an Abi Malik Al-Ash'ari. Sekarang Yahya bin Abi Kathir dia cerita, dia kata Zaid bin Salam cerita kepada dia hadis ini. Zaid bin Salam sebut, dia kata Salam menceritakan kepada dia yang diambilnya daripada Abi Malik Al-Ash'ari. Abi Malik Al-Ash'ari tadi, Al-Harith tadi itu sahabat. Gitu. Wa qad ikhtalafa fi sama'i Yahya min Zaid. Namun ulama berselisih pendapat ulama. Yahya bin Abi Kathir ini dia dekah dengan Yahya bin tak sabit. Ulama kata tak sabit. Sama istilah dia sama mana tak sabit. Yahya bin Abi Kathir ini dengar daripada Zaid bin Salam itu. Tak sabit. Tak sabit itu ikhtilaf. Ada kata sabit. Misalnya Yahya bin Ma'in ada kata tak sabit lagi. Tak sabit, bila tak sabit mana berlaku terputus. Sebahagian seorang terputus. Rajulun seorang itu tak ada tengah sabar dia.
Namun Imam Ahmad kata tak sabit, memang sabit. Berlaku khilaf ni. Okey, baik, sekarang kita nak tengok pula riwayat lain. Mengikut sanad Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis sama tapi sanad berlainan. Kalau dalam sanad Nasa'i dan Ibnu Majah, bukan Yahya bin Abi Katsir habis atas sekali, tapi Muawiyah bin Salam, adik-beradik pada Zaid tadi. Muawiyah bin Salam dia ambil daripada adik-beradik dia nama Zaid bin Salam. Zaid bin Salam ni ambil daripada datuk dia Abi Salam tadi. Abi Salam ni ambil daripada Abdurrahman bin Ghanam. Abdurrahman bin Ghanam ni tak ada dalam sanad Muslim. Abdurrahman bin Ghanam ni lah dia ambil daripada Abi Malik. Kalau kita panggil, kalau kita sebut sebagai Harith bin Asim ataupun Ka'ab bin Asim. Namun walaupun tak ada oleh kerana sanad dia tidak penghormatan, dia tidak dipertikaikan, mana kita kira kacuh lah kalau bahasa mudah. Kita talfiq, kita kacuh lah kira. Sanad tu kita letak tu, bahasa mudah kacuh talfiq. Mana kita ambil Abdurrahman tu, mana kita masuk oleh kerana hadisnya sama. Maka jadi kuat-kuat tu kerana bantuan sanad yang lain. Kuat tu kerana kalau nak lihat semata-mata sanad Muslim atau Allah, sebab pertikaian berlaku dua kali. Pertama sekali hal atas, lepas tu lepas sahabat dipertikai. Tapi oleh kerana ada sanad lain yang menyokong dia, jadi pembantu pada dia yang memperkukuhkan sanad itu, maka kira-kira dia tidak ada cacat lah. Tetapi mesti kita sebut bahawa kuat dia ni, sanad dia jadi molek kerana bantuan sanad yang lain. Namun kalau kita tengok sendiri, kalau kita cek dalam syarah Muslim, syarah Imam Nawawi ada jawab lah. Imam Nawawi kata, oleh kerana makan dia tidak ada cacat celah, dia kata, kita boleh jawab, dia kata, jawab dia ni biasa, dia kata. Biasa bukan pelik sangat, dia kata. Ni jawab bagi pihak Muslim. Imam Nawawi kata, kita yakin, mana Imam Muslim dia tahu ni. Hak atas tadi. Jadi dua masalah, tapi satu saja yang dua masalah. Hak masalah hak atas tadi, Yahya bin Abi Katsir tadi, jawapannya serupa. Untuk kedua-dua masalah, hak kata Yahya bin Abi Katsir tak ada dengan Zaid, tak dengar daripada Zaid, bahkan hak ambil dengan Zaid ni adik-beradik dia sendiri Muawiyah itu. Lepas tu hak bawah, hak kata Abdurrahman bin Ghanam, hak ada celah tu terjatuh dalam sanad tu, lepas sahabat tu ada seorang lagi Abdurrahman bin Ghanam. Hak tu gini dia kata. Ini maknanya Imam Nawawi jawab bagi pihak Imam Muslim. Dia kata Imam Muslim tahu bahawa Al-Harith ini, Abi Malik sini, memang atas kalau dia yang ambil daripada dia tu ada dua jalur sanad. Abdurrahman, lepas tu sanad yang satu lagi direct dengan Abi Salam. Mana ada juga sanad yang mana Abi Salam dia ambil direct dengan sahabat Abi Malik tu. Abi Malik Al-Harith. Ada juga sanad yang mana Abi Salam ni dia tidak ambil direct dengan sahabat, tapi dia ambil dengan orang lain, iaitu Abdurrahman bin Ghanam. Banyak berlaku dalam riwayat lagu tu. Gitu. Itu Imam Nawawi jawab bagi pihak Imam Muslim lah. Jadi kukuk mana pun saya tengok dalam Muslim tu ramai ulama pertikaian, Darul Qutni pertikaian, ramai lah kita tengok. Ramai di kalangan ulama. Misalnya hak berat sekali hak masalah tadi lah, Yahya bin Abi Katsir. Jadi ulama pertikaian tu sanad Muslim, dia tak pertikaian sanad Nasa'i, dia tak pertikaian sanad Ibnu Majah, tak. Yang dipertikaikan hanya sanad Muslim saja. Apa yang Muslim hari ni? Gitu. Lepas tu pertikaian dari sudut lain pada, misalnya dalam kitab Isabah saya sebutnya Hafiz Ibn Hajar tu, dia kata Haris ni dia kata tak kenal berlaku waham, sahabat tu sendiri bukan nama Haris, dia kata pulaknya bukan nama Ka'ab bin Asim. Begitulah berlaku dalam ilmu mana dari segi riwayatnya. Dari segi riwayatnya begitulah. Tak apalah, pokok mana pun hadis ni ulama terima. Dari Imam Nawawi pun dia kata dia mari hadis ni kerana dia tahu sanad itu walaupun nampaknya dipertikaikan dalam riwayat sanad Muslim ini, tapi dalam sanad hak lain, kita induk hadis yang lain itu jelas. Maknanya hak lain itu jadi kira pembantulah, penyokong, penguat, pengukuh pada sanad dalam riwayat Muslim ini. Jadi dia mari lah. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, Imam Nawawi kata dia letak dalam kitab dia kerana hadis ini sangat besar kedudukan dia.
sangat besar kedudukan hadis ini. Mana dari sudut kita kata melihat dari sudut banyak perkara yang kita akan bincang selepas ini. Misalnya Imam Nawawi kata antara sebab komentar Imam Nawawi terhadap hadis ini, yang mana hadis ini sebut beberapa perkara tadi. Mula-mula Nabi sebut tuhur syatrul iman, kebersihan, bersuci daripada hadas itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah itu. Tahmid, lafaz tahmid itu memenuhi timbangan neraca mizan di hari akhirat. Jadi perkara-perkara ni kata Imam Nawawi hadza haditsun azim, ini hadis besar maknanya. Kerana hadis ini mengandungi asal salah satu asal ataupun umbi ataupun kita kata usul lah daripada usul-usul Islam. Kerana dia mengandungi perkara-perkara yang terpenting yang bersifat asas daripada binaan Islam itu sendiri. Imam Nawawi sebut lagi, dia kata hadis ni adalah hadis yang terbaik lah kira-kira dia pilih, sebab dia muat dalam hadis mata arba'in ini kira-kira hadis yang terpilih, termasuk hadis yang menghimpunkan ajaran-ajaran agama, kerana dia menghimpunkan usul agama dari sudut akidahnya, dari sudut akidahnya, dari sudut ibadatnya, dari sudut syariatnya, dan dari sudut akhlaknya. Yang mana hadis ini merangkumi rukun-rukun akidah dalam konteks mengagungkan ta'zim kepada Allah, tauhid kepada Allah, dan mengandungi juga kepercayaan kepada hari pembalasan di hari akhirat pada juga disebut. Kita akan bincang sebentar. Begitulah kalau panjang lagi disebut, cuma saya nak sebut sekarang ni kita nak lihat dari sudut ni pula. Kita nak lihat dari sudut makna hadis ini. Makna hadis ini. Apa maksud Nabi sebut? Apa maksud Nabi sebut at-tuhur syatrul iman? Banyak jenis hadis syatr ni banyak. Ada setengah-setengah teks itu guna nisful iman, separuh daripada iman. Syatru ni dari segi terjemahan dia ni, kalau kita lihat dari segi konteks bahasa lah, perkataan at-tuhur tu sendiri ada juga, tapi jumhurnya at-tuhur. Jumhur ulama kata betulnya sini at-tuhur, walaupun lama juga, tapi tidak jumhur yang kata at-tahur. Kalau tuhur mana perbuatan mengambil air semaya ni. Kalau at-tahur mana air semaya yang digunakan untuk ambil air semaya, air itu daripada at-tahur. Itu beza. Sini bila kita domahkan at-tuhur dengan erti kelakuan mengambil wuduk itu. Sebab itulah ulama dia bila dia nak huraian ni, ada ulama sebut. Tu salah satu huraian dia lah. Dia kata salah satu makna asyad selain daripada memberi erti sebahagian syad ini, dia juga memberi erti perbuatan mengambil air semaya itu sendiri besar, sehingga dia boleh jadi berganda-ganda pahala, sehingga dia mampu jadi separuh daripada iman. Anak ayatnya kedudukan ambil air semaya itu besar. Misalnya dalam hadis Nabi sebut isbah wuduk tu, isbah wuduk. Kalau orang nak masuk surga, salah satu jalan masuk surga kena isbahul wuduk. Kena lengkapkan, indahkan, elokkan ihsan dalam ambil wuduk. Comel ambil wuduk. Kena jaga, elokkan pembaziran, kena jaga dari segi tamaknya rata dia dan sebagainya, rukun-rukun dan syarat, kena jaga semua. Sehingga pembaziran kita cuba elok semasa ambil air semaya, itu termasuk dalam isbahul wuduk. Termasuklah jangan bercakap macam masa ambil air semaya, termasuk isbahul wuduk juga, setengah ulama sebutlah. Jadi kenapa disebut at-tuhur syatrul iman? Besar tu. Ambil air semaya itu sebahagian daripada iman. Okey, baik. Dia ada beberapa makna. Walaupun saya sebut tadi, sebab dia tidak sebut sini, sebut dalam kitab lah. Ada ulama sebut. Situ pun dia tidak sebut ulama mana, saya pun tak sempat nak rujuk banyak kitab. Cuma dia kata ada juga ulama yang menyebutkan bahawa syatru ni diisnadkan kepada al-iman kerana perbuatan mengambil air semaya ni ayatnya besar dalam agama, sehingga dia boleh berlaku id'af, berganda-ganda pahala dia kalau buat dengan molek. Siapa ni tak dominan kita kata pahala dia, siapa bila capur suruh molek satu saja dekat ngaspalu dah pahala. Ada ulama yang kata begitu, ayatnya besar ambil semaya.
Gak hadis tentang wuduk ni banyak hadis bukan seruah ni. Maknanya benda ni besar. Kenapa besar tu? Kerana wuduk ni banyak berkait, dia berkait dengan ibadat yang paling besar, iaitu semaya. Semaya. Nak baca Quran, tak ada kata wajib ambil semaya baca Quran. Kita tak aja dengar. Tak aja dengar. Berlaku khilaf pula tu situ dah. Kok mana tak ada kata wajib ambil semaya baca Quran. Baca Quran itu besar. Sehingga nak semaya banyak, ada yang kata tak ambil semaya pun boleh. Ni saya sebut ni bukan apa, ayatnya ada. Maknanya khilaf lah kok mana pun boleh. Siapa begitu sebut dalam kitab. Mana kita nak semaya jenazah tak ada semaya apa? Sebab apa? Sebab hakikat dia kata solat jenazah tu, maknanya hakikat dia doa, bukan solat. Sebab tak cukup duduk caca gitu. Tapi orang panggil semaya. Tapi orang kuat. Yang mana ambil semaya. Tapi saya sebut dia maknanya ada berlaku khilaf. Tapi kalau semaya ada, kata tak boleh. Kok mana apa kena ambil semaya? Walaupun terpaksa orang lain tolong ambil semaya kalau kita tidak berdaya, tidak mampu. Selalu tu lah. Maknanya siapa tak jadi benda yang paling besar, ibadat paling besarnya semaya. Hak besar tu tak jadi kalau kita ada dia. Sehingga kalau tak ada air pun faqudut tahurain. Kan kita ngaji fiqh dah. Ila dua bahas wuduk, bahas pencuci. Maknanya kena isyarat setengah. Tak ada debu, tak ada. Hak tu pun kena isyarat lagi. Walau ingat betul-betul ambil semaya. Ada siapa sebut gitu. Semaya dengan keadaan tidak semaya, tapi dia macam ada niat ambil wuduk. Ada disebut gitu. Kalau tak ada air, siapa tayamum dan benar, yang penting solat itu. Maka kerana kaitan dia dengan ibadat besar, sah ibadat besar itu, maka dia juga jadi penting. Itu kata syatrul iman itu. Okey, selain daripada itu, syatrul iman dengan erti bukan separuh 50 itu tidak, 50% daripada iman tidak difahami begitu. Tapi sebahagian. Sebelum ni kita jumpa banyak dah tersebut dah sebahagian daripada iman, sebahagian daripada iman sebelum ni banyak. Ada dah jumpa banyak dah. Mana sebahagian? Kerana iman yang sempurna itu syamilil amal. Kerana iman yang sempurna itu dia mesti merangkumi semua. Rangkumnya dia tu. Yang bernaung di bawah iman yang lengkap itu salah satunya wuduk. Maknanya yang melengkapkan wuduk. Yang kedua, ada juga ulama kata, ni nak suruh kita faham. Tuhur itu, syatrul iman boleh juga dengan erti ambil air semaya itu adalah syarat. Kerana yang dimaksudkan iman sini ada ni, saya tengok dalam kitab lain pada sebut iman yang dimaksudkan dalam hadis ni maknanya semaya. Saya tak ingat ada ayat dalam Quran, tapi ada dalam Quran ada sebut dia guna perkataan iman, tapi semua ahli tafsir kata maknanya salat. Saya tak ingat dalam, tapi ada dalam Quran guna gitu. Iman dengan makna salat. Ada. Sini misalnya. Ya tak, inna urida bil iman, anna urida bil iman as-salah, yang dimaksudkan beriman di sini maknanya semaya. Tapi pendapat itu pendapat yang bersifat tamrid, tamrid. Yang ketiga, syarat ini dalam bahasa Arab dengan erti yang meliputi, dia mengambil ruang yang lebih luas. Itu maknanya. Dia boleh juga syarat bijami tawaqqufi kamal. Mana terhenti sempurna iman dengan ada semaya. Pokok mana pun kalau kita tengok dalam ni dia tidak sebut, tengok ada kitab lain bahar mari, apa tu semuanya dia menjurus ke arah kismaya. Dia berkait itu lebih besar. Apa yang jadi letak ambil air semaya jadi besar? Kismaya ni. Nama pun ambil air semaya. Kita pun sebut gitu. Wuduk tu kita sebut ambil air semaya sebab dia terlalu sinonim dengan solat itu. Terlalu dekat. Itu sebab dia. Atau kita nak faham dia punya kedudukan bahasa dia tu. Lepas tu yang kedua disebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Sebut at-tahmid, kata alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi neraca timbangan di hari akhirat.
Ulama sebut dia faham daripada hadis, dia kata mizan ni ada sesat ya di hari akhirat, tidak dua. Hak dua tu daun dia, cepel dia tu kiri kanan tu dia macam ada sepuluh dolar. Ini dacing zaman dulu. Bukan dacing elektronik ni. Dacing zaman dulu. Supaya dacing barisan Cina tu lah. Ada satu. Hak dia lagu dia serupa lagu. Disebut dalam gambaran hadis. Dia adalah dua gitu. Tu. Jadi memenuhi timbangan, apa maksud dia memenuhi timbangan tu? Nak ayatnya besar ni. Nabi nak ayat sininya besarnya, alhamdulillah, walaupun ringan pada lidah tetapi berat pada makna dan pengertian dia. Alhamdulillah itu besar tu, sangat besar pahala dia. Jadi besar tak besar tu kita sebut selalu lah ya. Apa yang besar tu? Liman qalaha ma'astihdari ma'naha wal amalu bimujibihi wal iz'ani lahu. Jadi sebut alhamdulillah tu cara memenuhi timbangan akan jadi berat. Apakah dengan semata-mata kita kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Supaya makna dia. Siapa kata dia masuk syurga ni pun bila berat timbangan, maknanya masuk syurga lah. Bila timbang. Dia timbang, kalau kita tengok dalam hadis, cara timbang amalan di hari akhirat, dia bukan timbang semaya, timbang sekali. Kira ni timbang sekali, tetapi waktu ada dia jadi berat. Kesal daripada dia tu. Kesal daripada alhamdulillah. Jadi hak ni bukan semata-mata sebut pada lidah. Tetapi sebut itu bersama faham makna dia. Hadir alhamdulillah tak apa makna. Sebab alhamdulillah kita tengok dalam kitab, selain daripada tahmid dia ta'zim. Selain daripada kita puji Allah, tapi itu sebenarnya ada makna ta'zim kepada Allah. Itu kalau as-sana ma'at ta'zim, pujian disertakan dengan rasa kagum. Kalau puji sahabat tak ada rasa kagum Tuhan, duk kekal buat maksiat, itu sebut pada lidah saja orang panggil lagi. Nak boleh jadi perkasa tahmid kita, nak boleh jadi alhamdulillah siapa memenuhi timbangan ni, dia mesti sebut dengan kefahaman. Hati memahami apa yang disebut oleh lidah. Dan dia beramal dengan makna tahmid itu. Dan dia taat kepada Tuhan yang dia puji itu. Itu beberapa disiplin yang diletak oleh ulama dalam nak memahami hadis ini. Jadi semata-mata kita tak alhamdulillah Allah mengatiklah sejuta sehari tu. Kalau kita kaki maksiat, tidak tinggal maksiat, masjid pun tak mari, baca Quran pun tak, amal-amal hak Nabi anjurkan, hak Nabi siapa letih Nabi buat, siapa sahabat pun nak ubah buat, tu langsung kita tak buat. Kita duduk tahmid saja, alhamdulillah. Siapa juta sehari kita sebut, tak padan. Sebab dia bukan maksud semata-mata sebut, tetapi sebut tu sebagai nak ajar anggota-anggota kita, nak ajar hati kita supaya inilah hak kamu sebut tu, kamu faham ke? Biar mari tu tujuan sebut tu. Sebabnya ulama kata kalau sebut sekali, dia beza dengan sebut dua kali. Sebut dua kali, beza dengan sebut tiga kali. Sebut 100 kali, beza. Sebut dengan sejuta kali, dengan 1000 kali, dia beza. Dia kesal, dia lebih, hak banyak tu lebih. Tapi kalau sebut banyak tu tak ada kesal rasa, itu tak ada makna. Sebut tu dengan erti sebagai nak takdib, nak tarbiyah anggota lahir. Itu sebenarnya maksud dia. Sebab itulah bila kita sebut tu, kita kena tahu makna dia, kita kena faham dia. Konsep falsafah tahmid itu kena faham. Kalau tidak, tak jadi. Ibn Rajab ada buat komentar. Dia kata sebenarnya hak ni sebagai perbandingan sahaja. Sebut ni dia nak hurah di segi balaghah, tak apa saya sebut sebelah. Tapi Ibn Rajab dia kata ini mata sahaja perbandingan. Ayatnya kalau sekiranya ham itu, kalau ham itu kalau kita anggap sebagai tubuh lah, pasti berat tak berat dia siapa dia penuh jadi timbangan. Kalau Syarnubi, ini ulama besar Syarnubi kata, ai law jussima thawabut talaffuz biha ma istihdari ma'naha wa kadha yuqalu fi ma ba'daha. Kata Syarnubi, dia kata kalaulah kita andaikan, sebab Allah boleh buat, memang ada apa sebut amalan kita ni benda yang abstrak, kiranya tak apa tu. Tetapi di hari akhirat Allah buat amalan kita dalam bentuk jasad. Tuhan tu timbang. Lah ni kita tidak nampak. Tapi di hari akhirat buat dalam bentuk betapa lah kita kata, benda yang hissi, berbentuk hissi, bukan makna, tidak. Boleh dilihat sehingga boleh ditimbang dalam timbangan
di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Syarnubi. Jadi Allah yang sebut gitu dengan faham makna, maka alhamdulillah dia itu jadi besar, perkasa, gagah, belak jadi. Ada nilai. Hak tu maksudnya. Tu. Sebab itulah ulama ni sebab dia banyak sebut, cuma saya nak sebut tu walaupun kita sebut satu bahagian, saya nak sebut selalu tu mudah kita faham. Jadi tahmid yang kita sebut tu kita kena pastikan kita faham makna dia. Kalau boleh kita gali apa makna yang tersirat di sebalik lafaz yang ringkas itu, biar kita tahu. Barulah dia ada makna pada penghayatan. Kalau tidak, tak ada makna. Sekadar ngatik saja. Sekadar duduk kata saja, tak jadi apa. Dalam hadis ni juga kita tengok seterusnya, wa subhanallah, ada tu wa subhanallah walhamdulillah. Kata subhanallah, kita panggil tasbih itu, maha suci Allah, dan alhamdulillah seperti yang tadi, tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh, atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Aslinya berlaku syak perawi. Jadi perawi ini dia tak ingat apakah lafaznya subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Sebab tu saya terjemah tamla'ani dengan erti kedua-duanya, atau ia, sebab tamla' itu untuk mufrad. Tetapi tengok dalam huraian hadis, walaupun guna tamla', tapi dia merujuk kepada mafhum subhanallah dengan alhamdulillah. Jadi itu ta'zim. Subhanallah itu makna ta'zim, alhamdulillah itu makna membesarkan Allah. Jadi kita pakai itu sebab itu tamla', tapi kembali pada kedua-dua. Kita merujuk pada makna, maksud dia, bukan merujuk pada satu-satu lafaz tidak. Tapi boleh jugalah, tidak salah. Cuma lafaz yang Nabi sebut lagu mana? Ini dia panggil cara, akhlak, moral periwayat hadis. Dia tak ingat gini ke gini, dia sebut kedua-dua. Ni dia tak ingat tamla'ani ke ataupun tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, tapi dia sebut kedua-dua. Ini dia panggil syak perawi. Ini amanah ni. Daripada sini kita boleh belajar kaedah menceritakan. Amanah kita sebagai pewarta. Kalau jadi wartawan, wajib dia kena mengaji ilmu metodologi penulisan hadis. Sebab dalam ini penuh dengan nilai akhlak. Dalam ilmu penulisan, periwayatan, pewartaan hadis ini sebenarnya asas daripada akhlak. Situ sebenarnya. Tak ada jatuh nilai akhlak, jatuh sanad itu, jatuh nilai perawi itu. Begitulah. Jadi benda tu kita boleh rujuk. Apa-apa pertikaian boleh dirujuk. Selagi boleh dirujuk, tak apa. Ni kalau tak nak rujuk, tak nak terima, tak agama kau satu ayat. Sehus tahu mana cerita tu. Itu kaedah dalam agama. Sebab Mak Indra nak rujuk mana? Saya ayat. Tak. Aduh, balas saya dua nak. Sejarah nak rujuk mana? Siapa dia ayat? Boleh ayat. Hadis, fakta agama, mesti ada. Tak ada orang tak terima satu ayat. Besar sekali mana ulama tu, kalau dia tak nak ayat sumber, ambillah dia ayat fatwa, kalau tak nak ayat mana, tak nak ayat keadaan ini, tak terima. Tapi kalau dia sebab itulah Profesor Dr. Marzuki pernah saya hadir dalam satu seminar. Dia sebut dia ni kira-kiranya pakar sejarah, bukan di Indonesia, di Asia Tenggara. Saya telah masuk seminar kelas. Masa tu guru saya yang guru saya lah, Ustaz Azri, dia pergi, kita pergi sekali beberapa orang. Jadi bila timbul masalah dalam seminar tu, lepas tu macam mana kita nak yakin sejarah, nak ngapa lah, sakit kepala nak baca sejarah tu, tiba benda tu dalam dua lagi betul ke tidak. Sebab tidak ada sanad seperti hadis. Kalau sanad ni pun ulama bahas kemana. Kalau tak ada sanad lagi mana cerita. Dr. Marzuki kata, kalau nak kira, nak nilai, kita nak analisa fakta sejarah dunia ini, nak menggunakan kaedah metodologi penulisan hadis, sahabat oleh pakar sejarah. Tutup fakulti sejarah. Anu ayat hebat ilmu sanad ini. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad, ikut nak kecek boleh tak? Kamu kecek jalan, aku kecek jalan, aku tak ada sanad. Tapi agama ni Allah jaga salah satu dengan sanad. Tak ada dalam disiplin ilmu lain sanad, tak ada. Ini kelebihan. Syiah cuba buat juga sanad. Dia ada sanad cara dia. Syiah dia buat sanad cara dia. Tapi kita tulis kau nak siapa? Ya, dari kitab Jah dan Ta'dil dia penuh dengan pembohongan. Dia ayat Allah ayat. Tapi dia tak nak ayat. Memang ulama kata nak suka lah tengok.
Kadang-kadang dia capu, ambil anak ni dia tok. Jangan kata dia buat. Tapi dia cuba buat. Tapi baru cuba ni benda yang tidak original ni orang apa? Orang apa? Okey baik. Jadi sekarang ni pokok mana pun mana ni berlaku syak perawi lah. Berlaku syak perawi. Sebab tu dia sebut sini kalau kita ambil dalam bentuk mufrad mutamla'u, jumlah ini dia merangkumi hamd dan takbir itu. Termasuk subhanallah dan alhamdulillah rangkum sekali walaupun guna lafaz mufrad. Kalau tamla'an itu jelas kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Maknanya besar kedudukan. Jadi hal ni pun ayat kedudukan besarnya subhanallah dan alhamdulillah, sehingga bila sebut dengan faham, hadir makna, reti faham konsep dia apa yang dikenaki di sebalik yang tersirat, di sebalik yang tersurat atau hak tersirat, tak ada di sebalik itu. Kita faham juga, maka dia ada nilai. Nilainya setara mana? Siapa memenuhi ruangan antara langit dengan bumi ni? Nilai dia. Jadi nilai ni bukan semua orang boleh faham nilai. Okey, baik, yang terakhir lah, yang terakhir. Disebut juga as-salat. Dalam hal ini juga disebut was-salatu nurun. Was-salatu nurun. Sembahyang itu cahaya. Apa maksud sembahyang itu cahaya? Jadi sembahyang itu adalah merupakan cahaya. Disebut sini dia kata sembahyang itu cahaya bagi orang-orang mukmin di dunia. Jadi maksud sembahyang itu cahaya kalau dalam konteks dunia. Sebab tu ulama bahaslah. Bila kata as-salatu nurun, nurun itu merujuk pada dunia tu, merujuk pada akhirat. Merujuk pada dunia tu, merujuk pada akhirat. Sebab cahaya-cahaya dia melibatkan kecerahan, nampak sesuatu. Dia begitu. Bila kata cahaya, dia sinonim dia begitu bila sebut cahaya. Jadi ulama kita kata semaya itu Nabi tashbihkan dengan nur, kerana sembahyang yang ni semaya bukan semaya biasa, ni semaya yang faham. Semua dia kembali ke akhir. Bukan semata-mata perbuatan zahir itu tidak, tetapi penghayatan semaya itu buat dengan faham. Buat dengan faham. Misalnya yang paling mudah kita kata, apa yang jadi cahaya tu? Cahaya kalau atas dunia ni maknanya semaya itu membimbing dia. Jelas lepas semacam bagi terlebur raya dia nampak ini kehendak Tuhan. Apa dia? Falsafah yang mula-mula semaya. Dalam semaya kita tak boleh buat benda-benda yang halal sebenarnya, kita tak boleh buat. Makan tak boleh. Adakah makan ni haram? Halal. Tapi bila semaya tak boleh. Siapa pergerakan pun kita kena jaga. Tak boleh buat. Kalau dalam mazhab yang anggota besar tak boleh buat lebih daripada 3 kali. Ada disiplin-disiplin ni. Siapa senyap. Sebab itulah sahabat buat. Begitulah Nabi buat senyap tak bergurau. Sehingga kalau burung di atas kepala tu disebut siapa tak lari pun. Senyap. Seperti lah kita. Tu. Jadi kalau semaya kamu tak boleh makan, kamu boleh potong. Boleh potong. Apa tu? Apa tak makan dalam semaya? Apa kamu tidak minum dalam semaya? Apa kamu tak boleh bercakap dalam semaya? Apa kamu tak boleh baca tertentu dalam semaya? Tak boleh upah lagi. Mana kita tak boleh nak betul lah bila rokok kita nak baca qul Allah kita, sebab qul Allah salah daripada subhana rabbiyal azim. Tak boleh. Kita baca 3 kali. Sepala tak. Sulusul Quran qul Allah subhana rabbiyal azim. Tak ada hadis sebut satu. Kita pun kata tawaduk ni kata subhana rabbiyal azim. Kita pun baca qul Allah misalnya. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Tak jadi ayat. Dia bukan kira lagu tu, dia kira serupa kata dengan Nabi. Ibadat dia kira gitu. Tak satu ayat lah. Dengan mesej dia kira kita kalau kira lebih, tapi tak jadi. Okey, baik. Maknanya dalam semaya itu dia menuntut orang panggil buat, dia merujuk kepada amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya. Tu yang suruh kita buat. Dia tahu buat, tahu. Ada makna tu dalam semaya. Kemuncak amar ma'ruf nahi munkar duduk dalam salat. Sehingga benda halal betul benar kita tak buat bila Tuhan tak beri. Kita hanya buat apa yang Tuhan suruh saja dalam semaya. Kenapa kamu? Jadi kamu taat kerana Tuhan suruh. Kerana Tuhan suruh. Kita akan jawab, bapa tak makan dalam semaya kerana Tuhan suruh. Di luar tak ada kesuruhan Tuhan. Apakah kesuruhan Tuhan dalam semaya saja? Tak ada ke di luar daripada semaya itu suruhan Tuhan ada ke tidak? Ada ke tidak di luar solat itu perintah larangan Allah terhadap sesuatu perbuatan? Ada. Apa kamu tak ikut? Itu falsafah dia. Kalau kamu boleh taat dalam semaya kamu, kenapa tidak boleh taat ketika di pejabat? Kenapa tidak boleh taat bila berada dengan perempuan? Kenapa tidak boleh taat bila terlibat dengan hak orang lain misalnya? Itu semaya. Jadi kalau faham gitu, itu faham. Sebab tu ulama kata
salah satu Nabi tekan atas semaya ni kena banyak gitu lah. Tu kesal dia. Bila kita semaya kita ingat, mari pasal satu saat saya sebutkan, dia mari semaya wajib tu wajib, tak sunat tu mana? Tak sunat tu mana? Siapa Abdullah Ibn Mas'ud dia kata dia ingat, disebut dari riwayat. Abdullah Ibn Mas'ud kata dia ingat, dia sujud tiap-tiap hari 24 jam dia sujud lebih 1000 kali sehari. Cuba kira berapa waktu dia semaya. Kalau siapa sujud serakaat, berapa kali sujud kan? Cuba kita kira kalau 1000 kali sujud, berapa rakaat? Tu Abdullah Ibn Mas'ud. Dia sebut 1000 kali lebih. Dia kata saya ingat saya sujud tiap hari pada rapat dari ke lantai sama tinggi dengan kaki. Kerana Nabi sebut Nabi suruh banyak sujud. Sebab apa? Kalau kita semaya dengan keadaan perasaan ni, kemana kita duduk hati sama atas diri kita. Masa semaya ni tak boleh buat gani. Kita yang suruh. Luar pun gitu. Cuba kita fikir. Kalau 70 kali hari, 50 kali duduk main lagu tu. Peringatan. Kita menasihati diri kita jadi nasih pada diri kita sendiri. Cuba kita fikir. Jadi laguan diri kita. Itulah maksud dia semaya itu. No. Tapi kalau semaya tak erti apa satu. Belum betul-betul lagi semaya lah 1000 kali sehari pun dia tidak ada makna. Semaya itu tidak perkasa. Semaya itu tidak ada makna tidak ada makna muhamid, tidak ada makna yang membawa tuan dia pergi mencapai redha. Tak ada makna itu semaya. Itu maksud nur. Walaupun panjang lagi dia bahas, kita bincang semula lah insya-Allah. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sama semula apa maksud as-salatu nur, apa pandangan ulama, bagaimana bentuk ulama hurah. Nak suruh kita faham konteks salat itu. Kenapa dia katakan nur? Sebab dia nur lah. Kau ni sebenarnya kalau segi bahasa Arab, salat nur, sadaqah burhan pun cahaya juga sebenarnya. Burhan ni asal makna dari segi fiqh lugah dalam kaum besar. Burhan kalau kita sebut sebagai bukti, sebagai dalil, burhan itu sendiri dia asal makna cahaya matahari yang memancar. Cahaya itu makna burhan, asal dalam bahasa Arab. Sebab tu hal ni salat nur, sadaqah burhan, sabab dia pun cahaya juga. Cahayalah tu makna tu. Apa makna jadi lagu tu? Dalam bahasa Arab makna asal semuanya cahayalah. Jadi as-salat nur, sadaqah burhan, sabab dia. Ketiga-tiga nur, burhan dan dia ni mushtarakul makna. Makna dia ada persamaan. Asal makna dia. Tak boleh percaya. Aku mana ya Nabi sebut gitu, apa rahsia dia sebab itu insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Masih setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.